Bismillahirrahmanirrahim. Ramai yang bertanya pada hamba apa faktor kekuatan yang ada pada almarhum ayahanda Tok Guru. Jadi hamba bagi tahu sebenarnya banyak faktor lah. Faktor luaran dan faktor dalaman, termasuk faktor keluarga. Antaranya ialah kekuatan dan didikan yang diberi oleh ayahanda Tok Guru, iaitu kita panggil Tok Kuni Ma'alim, ataupun nama dia asalnya Raja Muhammad bin Raja Banjar bin Raja Abdullah. Cuma yang ditulis Nikmat bin Raja Banjar bin Raja Abdullah, ataupun masyhur dengan Tok Kuni Ma'alim. Kalau ikut sejarahnya, kebanyakan sebut dia lahir sekitar 1894 dan meninggal pada 1977. Maknanya sekitar umur 83 tahun. Dan Amo masih ingat masa tu umur Amo masa dia meninggal tu lebih kurang umur 14 tahun. Amo sempat hadir bersama dengan ayahanda pada masa tu selepas siap selesai sembahyang maghrib. Anak bongsu Tok Kuni Ma'alim, iaitu Ni Ajun, Amo panggil dia Ayah Ajun. Dia bagi tahu ayah bahawasanya Tok Ku nak meninggal. Jadi lepas maghrib Tok Ku pergi tempat dia dan Amo tengok dia meninggal atas riba almarhum ayahanda Tok Ku. Dia masyhur dipanggil Tok Kuni Ma'alim ni kerana ialah pada masa tu Tok Alim ni orang berilmu tu agak terhad, dan dia ni takdir Allah Ta'ala memang dia minat pada ilmu. Kalau kita baca sejarah hidup dia, dia pernah belajar di pondok Haji Umar di Mentuan, maknanya dekatlah dengan Pulau Melaka, lebih kurang 4-5 km. Dia juga pernah belajar di pondok Tok Kenali yang masyhur, dan antara Tok Guru dia juga adalah ulama Tok Khurasan, nama dia, yang asal daripada India Pakistan, yang berhijrah merantau ke Malaysia, tinggal di Kelantan. Kemudian dia juga pernah belajar dengan Mufti Haji Wan Musa pada masa tu, dan dia juga sempat belajar dengan salah seorang syekh yang berasal daripada Sudan. Katanya dia ni ulama yang jadi tetamu kepada Mufti Haji Wan Musa, dipanggil Syekh Azhari, dan dia masyhur dengan tasawuf. Jadi daripada situ dia belajar kitab tasawuf. Dan dia ni pernah berhasrat untuk jual tanah untuk dia pergi belajar ke India. Cuma Tok Khurasan beri pandangan kepada dia tak perlu dia pergi, cuma dia boleh hantar anak, antaranya almarhum ayahanda Tok Guru lah. Dan minat dia pada ilmu ni dia berterusan, dan biasa dia pergi belajar dengan Tok Khurasan. Contohnya bersama dia Tok Guru hadir sekali isteri dia, maknanya. Dan masa dia dah tua, Tok Guru balik daripada belajar daripada luar negara, dia biasa ikut Tok Guru pergi kuliah, dengan kuliah Tok Guru, sama ada dulu di Masjid Muhammadi sebelum tahun 78, dan dia pergi ke masjid-masjid setiap hari Jumaat bersama Tok Guru untuk sembahyang Jumaat sekali dan untuk dengar khutbah ataupun kuliah Jumaat
sebelum ataupun selepas jemaah tengok pada masjid. Tok Nikmat Alim ni dia ada 4 orang isteri sebenarnya. Satu nama Hajah Aminah Abdul Majid, dan dia dapat 5 orang anak daripada Hajah Aminah ni, iaitu Nik Zainab, kemudian almarhumah Indah Tok Guru anak kedua, kemudian Nik Khadijah, Nik Azizah, dan Nik Razi yang kita panggil Ayazi. Isteri kedua dia Hajah Kalsum. Daripada Hajah Kalsum dia dapat anak Nik Husein. Dan daripada Tengku Mariam ni dia dapat anak Nik Abdullah, Nik Wajih, Nik Aisyah, Nik Din, Nik Aminah, Nik Razin, dan Nik Nasim. Dan yang keempat daripada Raja Tijah yang kita panggil Tok Kujah. Daripada Raja Tijah ni dia dapat anak Nik Zubaidah, Nik Maryam, Nik Daud, Nik Rosnah, dan Nik Muhammad Ajur. Lebih kurang ada 18 orang lah anak dia, tak termasuk yang meninggal masa kecil, yang meninggal masa muda. Antara kekuatan yang ada pada Tok Nikmat Alim ni, dia hidup dia secara sederhana, dan dia terlalu cakna terhadap makan minum dia daripada sumber yang halal. Dan dia banyak antaranya ibadat dia suka berpuasa sunat, macam puasa hari Isnin, hari Khamis, puasa 13, 14, 15 bulan-bulan hijrah, dan puasa-puasa sunat yang lain. Dan dia juga kuat jaga sembahyang tahajud. Amo masih ingat masa kecil-kecil apabila kita sedar awal, almarhumah yang Datuk Guru biasanya dia kejut kita waktu subuh ni, paling kurang lebih kurang setengah jam sebelum subuh. Jadi kadang-kadang sebelum subuh kita turun daripada rumah pergi masjid. Sebelah rumah Tok Guru tu rumah Tok Nikmat Alim. Kadang-kadang kita boleh dengar dia tengah baca Quran, sembahyang tahajud, dan dia hati dia tu begitu lembut sehingga acap kali kita dengar dia menangis masa dia baca Quran dalam sembahyang. Hatta masa dia jadi tu imam pun, kalau sembahyang maghrib, isyak ataupun subuh, kalau dia jadi tu imam, biasa kita dengar dia menangis. Dan dia cukup menjaga aurat lah, sama ada keluarga dia, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Dan antara penekanan dia juga adalah di sudut cari ilmu lah, sebagaimana kita sebut tadi, macam mana dia sendiri mencari ilmu, dan bersama dia isteri dia dan anak dia. Begitu juga anak-anak ni diberi ilmu asas berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan tajwid. Dia pernah ajar anak-anak dia nahwu saraf, ilmu hadis dan ilmu-ilmu lain. Dan dia ni agak tegas lah dalam pendidikan dia terhadap anak-anak dia. Dan almarhumah Indah Tok Guru pernah cerita macam mana dia ni seorang yang berjimat cermat, sehingga pernah zaman dulu dia kata mancis, batang mancis tu orang Kelantan panggil mecek. Batang mancis tu dia kerak dua supaya boleh guna 2 kali untuk nyalakan api sampai tahap tu. Dalam masa sama dia ni ikut perkembangan semasa. Amo masih ingat masa kecil-kecil dulu peristiwa pembunuhan yang berlaku kepada umat Islam di Kemboja lah, kepada orang Champa, orang Islam Champa. Macam mana dia begitu sedih, dan dia usaha untuk kutip derma, ada usaha daripada dia
Dan dia minta kepada almarhum Ain Datuk Guru supaya bawa isu ni dalam parlimen. Itu. Jadi kita boleh simpulkan antara penekanan dia terhadap pendidikan ilmu ni, satunya Quran. Dan kita boleh tengoklah macam mana semua anak-anak dia, lelaki perempuan, semua ada yang boleh hafal banyak Al-Quran, boleh baca Quran dengan baik. Begitu juga solat, dia memang cakna terhadap solat secara berjemaah. Di samping dia didik anak-anak dia supaya jaga solat sunat, terutamanya tahajud. Yang ketiga, dia penekanan dia terhadap aurat. Sebab tu amat perhati mak-mak saudara, anak-anak dia semua sekali alhamdulillah di sudut aurat begitu terjaga. Dan amat perhati dia ada bina izzah, rasa kemuliaan pada diri anak-anak dia. Satunya dia bina izzah tu dengan ilmu, asas ilmu agama lah yang menjadi pegangan kehidupan. Kemudian dia bina izzah anak-anak dia dengan kerja sendiri. Dan Tok Kuni Ma'alim ni memang masyhur dengan orang yang kuat kerja. Dia suka buka tanah. Dan dia bina izzah dengan pendidikan anak-anak dia dan cucu dia untuk jadi zuriat yang solehah. Jadi kalau begitulah watak ataupun syakhsiyah ataupun kepribadian Tok Kuni Ma'alim, padalah antara anak dia yang masyhur, yang alim, almarhum Ayanda Tok Guru itu sendiri. Wallahu a'lam.